Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya akan tunggu komen. Share ramai-ramai ya, shadow ban yang berterusan dan makin rancak kebelakangan ini. Dan juga sertai Telegram saya, Regi JC Ritaudin, dan share link Telegram kepada rakan-rakan anda. Pengumuman-pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat di situ. Dan juga blog thethirdforce.net telah disekat seperti mana juga banyak blog, banyak laman telah disekat. So jika anda hendak akses, pergi ke Google Play Store atau Apple Play Store dan muat turun 1.1.1.1, ikut arahan yang cukup jelas, cukup mudah untuk anda akses laman-laman yang disekat. Baik, saya hendak komen berkenaan dengan akuan bersumpah yang telah disentuh dalam kenyataan oleh beberapa pihak tiba-tiba hari ini, yang antara lain mendakwa bahawa termasuklah seorang MP PKR tu, dia kata kalau hendak uji keabsahan PM dan sebagainya, buat di Parlimen menerusi usul percaya atau tidak percaya. So saya hendak komen benda tu. Dan sebelum itu, saya hendak beritahu anda banyak soal benda yang muncul sekarang, timbul sekarang, persoalan yang timbul sekarang telah pun kita perhalusi semalam, saya dan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Dan anda boleh scroll ke bawah dan rujuk penjelasan kami. Jadi video itu 1 jam tapi banyak soalan terjawab. Jadi anda, saya lihat ada banyak soalan yang diajukan. Anda perlu rajin tonton dari awal sampai akhir, anda tidak akan rugi. Okey, baik. Jadi salah satu perkara yang telah saya perhalusi sebelum sesi semalam dan pada sesi semalam dengan disahkan oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah adalah there is no such thing as SD tidak laku. Dalam Perlembagaan Persekutuan tidak disebut ya dengan spesifik cara di mana seorang Perdana Menteri boleh disahkan telah hilang majoriti. Tak ada cara spesifik. Satu penipuan yang dilambung-lambung sejak berapa lama di media sosial maupun di media arus perdana, termasuk oleh peguam-peguam tertentu, ialah sistem pentadbiran kita, sistem perundangan kita sebiji 100% seperti sistem Westminster di United Kingdom. Itu adalah satu kepalsuan. Tapi untuk saya jelaskan mengapa ianya kepalsuan, ianya akan makan masa lama, so saya akan buat live berasingan. Sistem kita ada miripnya dengan sistem Westminster, kerana kita pernah jadi jajahan British. British pun terlibat dalam perangkaan Perlembagaan Persekutuan, tetapi ianya bukannya sama ya. Contohnya di United Kingdom, yang tertinggi adalah Parlimen, bukannya perlembagaan. Dia tidak ada perlembagaan bertulis, tetapi yang tertinggi adalah Parlimen. Di Malaysia, yang tertinggi bukannya Parlimen tetapi Perlembagaan Persekutuan. So itu satu daripada banyak perbezaan jelas yang ada di dalam corak pentadbiran struktur perundangan di negara kita berbanding dengan United Kingdom. So anyway, dalam perlembagaan tidak ada cara spesifik bagaimana boleh disahkan Perdana Menteri telah hilang majoriti. Dan akuan bersumpah adalah dokumen perundangan rasmi yang Pesuruhjaya sumpah akan menjadi saksi dan anda turunkan tanda tangan, dan segala apa yang anda tulis di sana anda bertanggungjawab sepenuhnya, dan jika anda menipu, anda boleh dikenakan tindakan di mahkamah. Ianya satu dokumen yang diiktiraf di peringkat mahkamah. So jangan cipta undang-undang sendiri dan kata SD tidak laku, dan jangan pula beri persepsi salah bahawa satu-satunya cara untuk menguji pengabsahan atau untuk menarik sokongan untuk mengesahkan Perdana Menteri tidak ada sokongan ialah menerusi Parlimen. Itu tidak tepat. Okey. So, ianya bergantung sepenuhnya kepada kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong, dan itu pun kita ada sentuh di dalam live semalam, iaitu kuasa budi bicara mutlak yang di Pertuan Agong. Dan sekiranya yang di Pertuan Agong berpuas hati dengan sejumlah akuan bersumpah ya untuk memutuskan bahawa ya, tuanku setuju bahawa Perdana Menteri telah hilang majoriti, maka tidak perlu lagi buat apa-apa langkah lain. Dan ini terjadi di bawah pentadbiran
terdahulu di mana Zahid sendiri terlibat dalam satu komplot untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir, dan Zahid sendiri bersama kuncu-kuncu dia juga mengajukan akuan bersumpah ianya tidak menerusi proses parlimen. Begitu juga Zahid sendiri terlibat dalam satu komplot untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin, dan Zahid sendiri semuanya terlibat. Tidak ada masalah jika ianya tidak melalui proses parlimen. Di situ kita sudah lihat bahawa tidak ada keperluan dalam perlembagaan persekutuan ianya mesti melalui proses parlimen. So mereka sedang memutar belik dan mengelirukan rakyat. Dan ini semua saya dah sentuh ya di dalam live semalam bersama Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Seperkara lagi, anda perlu ingat langkah Sheraton adalah untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Sekiranya berlaku apa-apa langkah sekarang, pertama ya, ianya berperlembagaan. Kerana ahli-ahli parlimen ada kuasa berperlembagaan pada bila-bila masa untuk secara sukarela tanpa perlu menurut dasar parti untuk menentukan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Jika bila ahli parlimen tarik sokongan terhadap kerajaan, mereka dianggap telah melakukan satu kesalahan, maka pihak yang menganggap dia melakukan kesalahan sedang mencipta undang-undang sendiri dan sedang mengaku ini negara diktator. Lebih baik kalau macam itu tak payah rujuk Perlembagaan Persekutuan. So Perlembagaan Persekutuan jelas kuasa itu diberikan supaya ahli parlimen boleh menentukan secara dinamik ya, perlu atau tidak terus sokong Perdana Menteri. Dari sudut moral ianya tidak salah juga. Kalau langkah Sheraton dari sudut perlembagaan tidak salah, tapi dari sudut moral salah kerana anda menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Tetapi kalau anda tumbangkan kerajaan ini dari sudut perlembagaan tidak salah, dari sudut moral pun tidak salah kerana ini bukan kerajaan mandat rakyat. Ini adalah kerajaan yang terbentuk setelah dua-dua pihak tidak mendapat majoriti dan akhirnya yang di Pertuan Agong menggunakan kuasa budi bicara mutlak yang ada pada dirinya. So, jika ahli parlimen menggunakan kuasa berperlembagaan mereka untuk menentukan sekarang perlu atau tidak sokong Perdana Menteri, dan jika cukup ahli parlimen tidak sokong Perdana Menteri dan Perdana Menteri tumbang dan kerajaan tumbang, maka ianya akan balik kepada yang di Pertuan Agong, dan yang di Pertuan Agong akan menggunakan kuasa budi bicara mutlaknya untuk menentukan siapa yang harus menjadi Perdana Menteri baru. Tidak ada apa-apa yang melanggar undang-undang. Apa yang dilakukan oleh dulu bagaimanapun oleh Zahid Hamidi dan kuncu-kuncu dia itu salah dari sudut moral. Sebab mereka menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Ini pun telah dijelaskan dalam live semalam bersama Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Dan terakhir, saya ada membaca ada seorang pegawai yang berkait dengan Anwar telah membuat laporan polis berhubung langkah Dubai. Nah, pertamanya laporan itu saya anggap ada masalah sekarang sebab maklumatnya tidak tepat. Langkah Dubai bukannya sebarang langkah untuk menumbangkan kerajaan. Itu hanyalah persepsi palsu yang ditimbulkan. Keduanya, persepsi diberikan seolah-olah untuk ahli parlimen menarik sokongan terhadap Perdana Menteri secara besar-besaran ianya satu kesalahan. Ini sebenarnya adalah perkara pelik kerana sekarang dia sedang meminta pihak polis untuk menyiasat sesuatu yang berperlembagaan, yang termaktub dalam perlembagaan. Ya, so amat pelik. Nampak ada tahap kecemasan dan keterdesakan dengan maklumat-maklumat palsu, maklumat persepsi palsu yang sedang dilontarkan oleh siapa? Oleh blok kerajaan. Kalau tak cemas, buat kerja. Ya. So, saya nak perbetulkan persepsi di sini. Banyak maklumat ini adalah palsu. Okay? You stick to the constitution, you stick to the law. Ya, anda selamat. Ya. Biarlah orang ugut anda selamat. Ya. So, apa yang berlaku sekarang cukup tidak bertanggungjawab oleh kerajaan terkini. Memang benda ni salah. Untuk bila terima sokongan 5 ahli parlimen bersatu, ianya halal, hukumnya halal. Sekarang bila ada ahli parlimen nak sokong pembangkang, hukumnya haram, hukumnya pengkhianat. Itulah cara mereka porak-perandakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.